Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lizzalimin min nasir. Mereka bertempik dan meraung di dalam api neraka Allah. Sewaktu mana mereka dicampak dalam neraka tersebut, mereka meraung dengan raungan yang mengerikan di saat itu. Lalu mulut-mulut masih, Rabbana akhrijna na'mal salih na'mal. Tuhan kami, berilah peluang untuk kami keluar daripada api neraka ini. Nescaya kami akan lakukan balik amalan salih yang tidak kami lakukan sewaktu mana kami hidup di atas dunia dahulu. Lalu malaikat bertanya padanya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tidakkah Allah telah memanjangkan umur kamu sewaktu mana kamu hidup di dunia dahulu? Dan Allah telah memberi peringatan-peringatan yang banyak untuk menjadi pengajaran pada kamu. Bukan sekadar itu, waja'akumun nadhir. Tidakkah dahulu telah datang peringatan-peringatan daripada Allah kepada kamu? Fadhuku fama lizzalimin min nasir. Maka rasalah hari ini betapa azabnya dan betapa sengsaranya kamu di dalam neraka ini bagi orang yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Fama lizzalimin min nasir. Orang yang buat khianat pada dirinya sendiri, tidak ada pertolongan yang datang daripada Allah kepada mereka tersebut. Surah Fatir ayat yang ke-37. Imam pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Allah memberi peluang pada kita di saat mana tak adalah dalam sejarah bumi Malaysia kita ini ataupun dalam sejarah kepada dunia ini kematian sebegini rupa di kalangan kita. Seluruh dunia yang mati lebih kurang 4 juta lebih semenjak berlaku pandemik ini. Kemudian di negara kita ni hampir 28,000 yang mati saja, 27,000 lebih yang mati semenjak berlakunya COVID ini. Satu peristiwa yang menyayat hati. Kalau tuan-tuan dengar saja cerita-cerita kematian COVID ini, kita akan rasa sayu dan sedih. Bagaimana kematian yang berlaku. Dan tuan-tuan pun tengok bagaimana jenazah-jenazah yang dihantar ke kuburan dalam keadaan yang tak sama dengan biasa sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini, boleh jadi kita boleh hantar jenazah-jenazah ini. Tapi bila berlaku COVID ini, jenazah
tidak diurus sebagaimana sebelum daripada ini. Diurus dengan penuh sayu. Dan jenazah ini, kalaulah kebetulan itu di kalangan keluarga kita, tuan-tuan akan rasa ralat dengan apa yang berlaku di penghujung perjalanan hidup. Kerana kita tak boleh nak sentuh jenazah itu. Kita tak boleh nak pegang jenazah tersebut dan kita tak mampu nak cium di dahi-dahi mereka tersebut untuk kali terakhir. Allah jadikan peristiwa yang sedang berlaku ini satu pengajaran dan satu ingatan pada mereka yang masih lagi hidup. Kitalah yang masih hidup ini. Untuk kita kembali merenung dalam hidup kita ini. Dengan jumlah 27,000 yang mati ini para hadirin sekalian, sepatutnya surau ni dah penuh dah di kalangan kita. Kerana mati ini bukannya jalan-jalan biasa, tidak. Tak ada seorang pun yang mati dia akan hidup kembali di atas dunia. Dan kalaulah kematian itu kita, misal contohnya, tentulah lagi kita akan rasa ralat pada diri kita. Kalaulah mati itu kita, kecuali kita buat persiapan. Persiapan untuk hari kematian kita dalam hidup kita. Kerana kita tahu bahawa mati dalam keadaan sebegini terlalu cepat dan terlalu laju saja perjalanan itu. Yang ramai di kalangan kita, dia pergi ke pusat kuarantin, dia ingat bahawa dia akan balik semula daripada pusat kuarantin tersebut. Ramai mana suara-suara mereka dirakam, lambaian mereka terakam dalam video-video yang terakhir mereka tersebut. Naik atas ambulans, naik atas kenderaan yang dihantar ke pusat kuarantin itu. Kemudian lepas pada tersebut, tiba-tiba itulah lambaian terakhir. Itulah langkah terakhir yang mereka bergerak menuju kepada yang disebut dengan kematian. Para hadirin sekalian, kita jangan nampak orang saja, jangan. Tetapi marilah sama-sama di kalangan kita ni nampakkan diri kita. Cuba kita bayangkan kalaulah yang berjalan dan melambai itu kita. Yang pergi itu adalah di kalangan kita. Dan hari itu merupakan hari terakhir pada diri kita. Apakah sudah cukup bekalan untuk kita nak dibawa menghadap di hadapan Allah? Dengan keadaan yang kita ada pada saat ini. Ini satu cara Allah nak memberi pengajaran pada kita lah. Untuk mencelikkan mata sesama kita. Kita jangan nampak kematian yang berlaku pada saat ini, kematian biasa-biasa saja, jangan. Tetapi ini peringatan Allah pada kita semua. Mati dalam tsunami, tidak seramai ini yang mati. Mati dalam tanahan runtuh, misal contoh, tidak sebanyak ini. Mati dalam banjir, tidaklah sebegini yang terjadi. 27,000 ini jumlah yang besar para hadirin sekalian. Yang mati di kalangan kita untuk Allah nak mencelikkan mata kita. Itu belum dikira dengan mereka yang terkena dengan COVID ini. 1 juta lebih di negara kita yang kena. Satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya kita ni yang belum kena lagi ini dan belum dipanggil menghadap depan Allah ini, cubalah duduk menung sekejap dalam hidup kita. Apa benda yang perlu kita lakukan di saat sebegini? Cukupkah dengan kita datang solat, menjarakkan tubuh badan kita sebegini? Cukupkah dengan kita bertopeng saja untuk menjadi bekalan pada kita menghadap depan Allah? Cukupkah dalam hidup kita ni dengan kita tak bersentuhan sesama kita ini untuk menjadi bekalan untuk menghadap depan Allah? Belum cukup para hadirin sekalian. Saya nak sebut, kalau tuan-tuan dan saya mati pada saat ini, kita tentulah akan rasa penyesalan demi penyesalan. Kita banyak benda yang kita akan rasa, banyak benda yang aku belum bersiap lagi dalam hidup ini. Ini mesti kita sentiasa sebut pada diri kita. Kita jangan jadi macam orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan orang munafik di saat ini,
Mereka berkejaran lari daripada kematian. Mereka tak nak mati. Orang kafir dan munafik. Kerana bagi mereka dunia ini merupakan nikmat yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Tetapi bagi mereka, kalau sekiranya berlaku kematian, habislah nikmat yang mereka dapat. Sebab itulah mereka takut dengan mati. Orang Islam, Allah tak ajar supaya kita jadi macam orang kafir. Orang Islam, Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berfikir bukan tentang mati, tetapi kita berfikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Yang ni yang kita kena fikir dalam pemikiran kita. Kerana kita kena faham, walaupun kita ni tak kena COVID. Boleh jadi tuan-tuan, saya Alhamdulillah Allah selamatkan daripada kena COVID. Tapi kita kena ingat dalam hidup kita ni, apakah dengan kita tak kena COVID, maka kita tak mati-mati dalam hidup kita. Kita jangan nampak bahawa bila kita tak kena COVID, kita pun rasa lega. Alhamdulillah saya tak kena COVID. Ya, betul. Alhamdulillah. Tapi apakah dengan kita tak kena COVID, maka kita tak mati-mati pada diri kita. Kita akan mati, tuan-tuan. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Hujung perjalanan hidup kita ni, kita akan mati. Tetapi bila kita mati, kita kena fikir bukan kita takut terhadap mati sebagaimana orang kafir yang takut, sebagaimana si munafik itu yang takut dengan mati. Tetapi kita kena fikir macam mana kita nak hidup lepas pada mati. Yang ni di antara tanda kecerdikan dalam hidup. Yang kita kena faham dalam hidup kita ni, aku mesti fikir macam mana aku nak hidup malam pertama di barzah. Mula orang letak kita dalam kubur. Kemudian macam mana kita nak lalui pada malam yang ketiga. 3 hari dah jenazah kita diletak dalam kubur. Tiba-tiba keluar ular hitam di hujung kaki kita. Mula membelit jasad kita. Mematahkan tulang-tulang kita. Ular yang sebesar tengkuk unta. Rasulullah sebut demikian. Macam mana kita nak halang ular itu daripada berterusan naik sampai ke muka kita? Cuba kita pernah tak dalam hidup tuan-tuan dan dalam hidup saya ni memikirkan macam mana nak buat bila malaikat muka dan nakir tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Hari pertama kita dalam kubur, kita boleh jawab Allahu Rabbi Muhammad Nabiyyi. Kita boleh jawab. Macam mana kita nak jawab di saat itu? Di saat bunyi di halqum kita ni, di geraham kita ni bunyi kak nak jawab. Tiba-tiba tak boleh jawab. Macam mana kita nak buat biar longgar geraham kita ini sehingga kan kita boleh jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu. Tuan-tuan pernah terbayang tak macam mana kita nak buat waktu mana malaikat mula nak menghimpitkan kubur kita? Mula tanah ni Rasulullah sebut sehingga kan tulang belulang kamu ni akan masuk. Rasulullah tunjuk macam ni. Rasulullah tunjukkan jari dia sebelah kanan, sebelah kiri kita ni akan masuk rapat begitu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam siksaan kubur. Kemudian jadi rapat, hancur tulang belulang kita ni sendiri. Kemudian ranak turun ke bawah. Macam mana kita nak buat supaya kita terselamat daripada siksaan kubur dan kita boleh sampai pada nikmat yang disebut dengan nikmat di akhirat Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah terbayang tak dalam hidup parahan ni sekian, waktu mana kita habiskan cerita tentang kubur, bila kita bangun di padang mahsyar nanti, macam mana nak buat dengan bilion manusia yang sedang bangun dalam gelap pekat, tiba-tiba nama kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita Rasulullah panggil Ahmad Dasuki, misal contohnya, panggil di padang mahsyar di hadapan khalayak ramai manusia. Untuk apa dia? Untuk minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak buat biar kita boleh masuk kelompok yang Allah cerita di akhirat nanti, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari di padang mahsyar nanti kita ni akan pisah. 2 kelompok. Tanah padang mahsyar itu akan jadi 2, terbelah 2. Di mana berpecah di antara kumpulan orang yang mukmin
dengan orang-orang yang berdosa di pada mahsyar. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Waktu mana pecah tu, kita boleh masuk di kalangan ashabul yamin. Masuk di kalangan orang-orang yang sebelah kanan. Kita tak masuk di kalangan orang yang dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berjalan di pada mahsyar. Kemudian macam mana kita nak buat? Waktu mana melayang suratan amalan manusia, melayang suratan amalan manusia, tangan kanan kita je terangkat, tangan kiri kita tak terangkat di pada mahsyar nanti. Macam mana kita nak buat tangan kanan boleh terangkat di pada mahsyar Allah nanti? Macam mana kita nak buat dalam diri kita ni saat mana timbangan mula ditimbang, kita berdiri seorang-seorang di hadapan Rabbul Jalil, diri orang semua memandang amalan kita ditayang di pada mahsyar Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang Allah tutup mulut masing-masing. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita ni bercakap. Tangan ni lah ya Allah yang ambil barang-barang orang tu ya Allah. Hari tersebut, masa tersebut, tangan ni bercakap. Waktu tu kulit kita pun tanya balik. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit-kulit ni tanya, tangan, kenapa kamu jadi saksi pada kita? Lalu tiba-tiba tangan ni jawab, jari-jari ni jawab, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Tiba-tiba jari ni sebut, aku pun tak tahu, Allah bagi aku cakap hari ni. Keluar suara ni. Macam mana nak suruh tangan kita ni dia bercakap perkara-perkara yang baik, dia sebut benda-benda yang baik. Tangan ni lah pegang Quran, tangan ni lah yang hantar mesej ajak orang datang ke rumah Allah, tangan ni lah yang sebut dalam tulisan WhatsApp kalimah-kalimah yang baik. Semua tangan ni bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat di atas dunia. Pernah tak jemaah sekalian bayangkan suasana ini? Macam mana kita nak lalui titian sirat nanti seorang-seorang depan dalam keadaan yang api neraka meraung di bawah ini. Kemudian tiba-tiba nak lalu titian sirat yang sehalus rambut yang dibelah 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, selai rambut yang dibelah 7 lebih tajam daripada mata pedang dalam api yang marak sebegitu. Kemudian dalam keadaan bunyian raungan api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh terlepas sampai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana para hadirin sekalian? Kalau para hadirin sekalian ada cara berfikir ni, saya nak sebut, kalau kita ni berfikir cara ni, tanda kita cerdik. Inilah secerdik-cerdik manusia. Inilah orang yang hidup dia, orang yang dia berpandangan jauh. Orang yang cerdik ni tuan-tuan tahu siapa? Bukan orang yang rumah besar, bukan orang kereta mewah, bukan orang yang pangkat dia hebat. Orang cerdik ni bukan orang yang rupa dia cantik, bukan orang yang ada PhD banyak. Tak, ni bukan orang cerdik. Rasulullah sebut, siapa yang cerdik? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang menyiapkan diri dia. Menyiapkan diri dia untuk apa? Untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia sentiasa beramal untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Inilah secerdik-cerdik manusia. Sebab apa saya cerita macam ni pada para hadirin sekalian? Saya nak sebut kerana depan kita ni ada satu penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit COVID ini, tuan-tuan. Ada penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit COVID yang sedang melanda ini. Kalau penyakit COVID ni orang kita rasa takut, semua di kalangan kita takut. Ada satu lagi yang kita kena rasa takut. Depan kita ni. Penyakit apa dia? Penyakit penyesalan yang tak berkesudahan. Ni penyakit yang akan berlaku sekejap lagi. Tuan-tuan yang datang surau Al-Munir malam ni, jangan ada seorang pun yang dia akan menyesal sekejap lagi bila dia dipanggil depan Allah. Kenapa kita menyesal? Allah cerita menyesal ini. Saya nak sebut pada tuan-tuan, menyesal ni bukan menyesal di sini saja. Start daripada masuk dalam kubur menyesal. Masuk dalam, sampai daripada mahsyar menyesal. Kemudian sampai dicampak dalam neraka pun menyesal. Banyak kali menyesal. Sebelum mati kita menyesal. Saya pernah sebut beberapa kali penyesalan. Kali yang pertama kita menyesal bila? Dalam hidup kita. Kali yang pertama menyesal
dalam hidup ini, bila hijab mata kita mula dibuka. Sekarang tuan-tuan tak akan rasa menyesal. Bila kali yang pertama kita akan menyesal. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun. Malaikat berdiri depan muka kita. Malaikat datang di hadapan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah habis rezeki kamu di atas di dunia ini. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila malaikat mula isytihar, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini ya. Terus penyesalan datang. Datang terus. Kebanyakan mulut-mulut ini sebut. Tuan-tuan jangan sebut sekejap lagi. Jangan sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Allah rakam. Kebanyakan mulut-mulut orang yang dia dekat nak menghadap depan Allah, Allah rakam perkataan yang keluar daripada mulut dia. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak? Jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je malaikat. Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat sebut, Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seorang bila sampai saat kematian padanya. Sampai masa ajal dia, Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa di kalangan kita. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kita akan ulang, yang kamu akan ulang jika ditangguh kematian kamu. Ini kali yang pertama tuan-tuan. Penyesalan kebanyakan manusia demikian. Kalau tuan-tuan tengok jenazah yang terbaring saja tu, jenazah yang terbaring, baru lepas je bercakap dengan malaikat. Baru lepas cakap. Bila? Kali yang pertama, bila hijab mata dibuka. Kali yang kedua, bila dia rasa menyesal dalam hidup ni, sebelum mati ni, bila roh dia serentak sampai di halkum. Sampai di halkum je. Di hujung kaki tu, bila roh ditarik di hujung kaki, dia tak rasa lagi nak menyesal. Tak ada lagi. Sebab dalam hadis Rasulullah kata, kalau kamu bertaubat pada Allah saat itu, Allah masih lagi terima taubat kamu. Tapi degil manusia ni, bila sampai saat di hujung kaki tu, di hujung kaki, roh kena tarik dah. Syaitan datang pujuk. Relax bro, relax katanya syaitan. Tak mati lagi ni. Kamu baru je dalam proses. Kamu baru je begini. Sebut syaitan sibuk mengajak dia, memujuk dia, tarik roh, naik sampai ke lutut. Kemudian tarik lagi. Daripada lutut, masuk kumpulan yang kedua, tarik sampai di pinggang. Rasa di pusat. Dalam keadaan rasa di pusat tu, rasa sejuk, teragak-agak. Turun naik, roh ni, naik, turun. Kebanyakan sedang turun bawah. Syaitan sebut, kan aku kata dah kan, tak mati lagi kan. Kamu rasa sendiri kan, dia sedang turun balik ni. Dia sedang turun balik ke bawah. Dia rasa ya. Tengah-tengah turun tersebut, masuk kumpulan yang tiga, retak. Roh dia ni, daripada bawah tersebut, zup, naik sampai ke halkum. Bila sampai di halkum, tergamam. Allah disebut. Allah tersebut, bila tergamam, Allah tu mati. Mati tu terkeluar daripada mulut masing-masing tersebut. Qala inni tubtul an. Wahai Tuhanku, aku bertaubat sekarang, disebut demikian. Malaikat jawab, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup membiarkan diri dia sentiasa berbuat benda yang tak baik. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehingga roh kamu sampai di halqum, baru kamu perasan, qala inni tubtul an. Baru kamu nak sebut, saya taubat sekarang ya Allah. Tidak dianggap taubat. Tuan-tuan jangan berkekalan dengan buat dosa tuan-tuan. Saya nak sebut sikit lagi. Benda apa dia berkekalan dengan buat dosa ni. Tapi di antaranya, ada di kitanya, ada orang kita ni dia kekalkan dosa tu. Tak apalah, tak apa. Tunggu dekat nak mati nanti kita taubatlah. Ada di kalangan kita demikian. Ya'maluna as-sayyi'at. Dia hidup dia sentiasa biar diri dia buat dosa. Ni, sampai di halqum, baru dia nak taubat pada Allah. Allah terima taubat dia? Tak terima dah. Ni kali yang kedua. Kemudian roh dia keluar daripada jasad dia tersebut, roh dia menghadap depan Allah, kemudian turun balik diri di hujung kepala masing-masing. Nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana diusung jenazah kita, kita boleh bilang
berapa orang yang sembahyang jenazah kita. Kita boleh nampak siapa yang bawa jenazah kita sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur, letak je jenazah di hujung, letak je jenazah nak turunkan ke bawah tu, nampak dah dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan di hujung kaki dia. Bila turun saja dalam kubur, bila jenazah turun saja, rasa terus pengalaman tamu. Ping, ping. Rasa himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Saya nak ringkaskan saja. Perjalanan saya nak sebut demikian. Kemudian turun saja, kemudian hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni, bunyi suara bawah telinga ni. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kalian akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Bila begitu saja, sampai peringkat demikian, dah orang ke bumi jenazah kita sampai paras lutut je. Sampai paras lutut je. Diri dah malaikat muka dan nakir depan muka kita. Halau salat kita, halau zakat kita, halau amalan-amalan soleh kita, kecuali satu dia tak boleh halau. Al-Quran yang dibaca sebelum mandi subuh. Yang ni disebut dalam kitab banyak cerita benda perkara demikian. Nak sebutnya, kemudian bila begitu saja, tiba-tiba mulut ni sebut pada malaikat yang berdiri, malaikat muka dan nakir ni. Kita sebut terus. Sebut pada malaikat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kali yang tiga masing-masing sebut, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Nak hidup balik di atas dunia. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Orang surau ni, saya nak sebut malam ni, yang dengar ni, jangan sekali-kali keluar kejap lagi. Masing-masing sebut, qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bangun di padang mahsyar. Menyesal lagi kali yang keempat. Bila bangun di padang mahsyar, dah bangun tu kali yang tiga menyesal. Bangun di padang mahsyar, menyesal pula. Tengok kanan, tengok kiri. Allah cerita dalam Quran surah Sajadah. Tiap-tiap pagi Jumaat, tuan-tuan baca tu. Yang dibaca oleh imam. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni kali yang ketiga. Kali yang keempat ni, bangun di padang mahsyar, Allah bagi nampak semua. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika mana kepala mereka, tangan mereka, segala bentuk tubuh mereka dipertontonkan tempat dia dalam neraka Allah. Bila nampak tempat dia dalam neraka Allah, tengok suasana dalam neraka Allah, suasana penjenayah ni, tengok keadaan yang berlaku pada mereka sebut, mulut mereka sebut, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami nampak dah. Kami pandang dah sekarang. Nampak dah. Wa sami'na, kami dengar jerit-pekik dalam neraka Allah. Farji'na, balik semula kami ke dunia, ya Allah. Nak balik semula ke dunia. Kenapa nak balik di dunia? Na'mal salihan, kami nak buat balik amalan salih. Inna mungkinun, sekarang kami dah mula yakin dah, ya Allah. Mula yakin. Tuan-tuan jangan tuan-tuan. Saya nak sebut, kita patutnya bangun di padang mahsyar, berlari berkejaran untuk dapatkan syurga Allah. Biar kita yang hadir malam ni insya-Allah di kalangan ahli syurga insya-Allah. Nak sebutnya biar kita ni sampai di padang mahsyar di antara orang yang masuk syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni di antara orang yang tidak ditahan di padang mahsyar Allah. Orang lain kena berhenti di padang mahsyar Allah. Dia direct terus masuk dalam syurga. Sampai berdiri di depan pintu syurga. Menunggu saat bersama masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kumpulan lebih kurang 70,000 yang disebut dalam hadis Rasulullah, di kalangan umat aku yang akan masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah sebut saja begitu, Rasulullah cerita di kalangan sahabat-sahabat. Bila Rasulullah cerita
di padang mahsyar nanti, kata Rasulullah, aku bangun, aku tengok ada seorang Nabi dengan seorang pengikut. Ada seorang Nabi dengan 2 orang pengikut. Rasulullah cerita demikian. Ada seorang Nabi bersama dengan pengikut yang kecil bersama dia. Aku sendiri tercari-cari, mana umat aku? Mana umat aku? Aku tengok hitam besar depan aku. Fadhanantu annahum ummati. Aku sangka itu adalah umat aku, kata Rasulullah. Ni dalam hadis, tuan-tuan buka dalam kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan jumpa dalam cerita bab ni. Lalu Rasulullah berkejaran nak pergi ni, tengok ni umat aku ni. Waktu mana sebut begitu, ditahan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebut, innahum Musa wa qaumuh. Itu Nabi Musa dengan kaum dia, bukan umat kamu. Walakin inzurul ila al-ufuqil akhar. Tapi kamu tengok belakang ya Rasulullah. Kamu tengok. Lalu Rasulullah pandang, fa iza sawadun azimun kabir. Rasulullah kata, bila aku pandang belakang sebut, hitam tu jauh lebih besar daripada hitam tersebut. Lalu malaikat Jibril sebut, innahum ummatuk. Mereka itu umat kamu ya Rasulullah. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Bersama dengan mereka yang hitam tu Rasulullah, ada lebih kurang 70,000 umat kamu yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa semua yang hadir pada malam ni di kalangan mereka tersebut, insya-Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita di kalangan 70,000 tersebut. Rasulullah cerita panjang hadis ni. Tapi saya nak sebutnya, bila keadaan biar kita jadi demikian. Jangan sampai di padang mahsyar sebut, ya Allah balik semula ke dunia ya Allah. Kira nak balik je. Sampai di padang mahsyar sebut ada Allah, ya Allah aku nak hidup balik di dunia. Tuan-tuan baca ayat Quran. Banyak ayat Quran yang cerita pada manusia, pada kita ni nak bagi tahu bila sampai di padang mahsyar sebut nak balik semula ke dunia. Nak balik semula ke dunia. Allah kata tak ada dah. Peluang kamu tu tak ada. Kemudian kali yang kelima, penyesalan dalam hidup ni bila dicampak dalam neraka. Idza ulqu fiha. Bila mula dicampak dalam neraka. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kamu dengar suara neraka tersebut bertompek meraung di saat mana nak bakar manusia dia sendiri. Syahiqan wa hiya tafur. Hampir pecah neraka tu bila nak masuk manusia ke dalam neraka tersebut. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyadu minal ghais. Hampir-hampir pecah neraka tu disebabkan dicampak jasad dia tersebut. Takadu tamayyadu minal ghais. Kullama ulqiya fiha, ketika mana dicampak dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Datang penjaga neraka tu tanya pada dia, alam ya'tikum nazir? Atas dunia dahulu tak ada ke orang yang buat kuliah-kuliah cerita tentang mengenai persiapan kamu nak menuju ke akhirat Allah? Alam ya'tikum nazir? Tak ada ke orang yang bagi nasihat pada kamu tentang hari ni? Mereka jawab, qalu bala, ada. Fakazzabna, tapi sayang kami tak percaya. Kami tak percaya. Cerita-cerita demikian. Dalam ayat surah Fatir ini, Allah cerita, wahum yastarikhuna fiha. Ketika mana mereka dicampak dalam neraka tersebut, bertompek meraung orang yang masuk dalam neraka. Tadi neraka bertempik, ni yang dicampak tu meraung. Yastarikhuna fiha, meraung dalam neraka tu. Sebut apa dia? Mereka sebut, Rabbana akhrijna, Tuhan kami, tolong keluarkan balik kami daripada neraka ini. Akhrijna, keluarkan balik kami daripada neraka. Tak nak ya Allah, tak nak. Masuk dalam neraka ni tak nak. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak buat balik amalan yang kami tak buat waktu mana kami hidup di atas dunia dahulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya, malaikat tanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir? Atas dunia dahulu tidakkah aku panjangkan umur kamu? Malaikat tanya pada dia, tidakkah Allah panjangkan umur kamu? Allah bagi peluang dalam hidup kamu. Peluang yang banyak. Waja'akumun nazir, telah datang pada kamu peringatan-peringatan yang banyak yang Allah datangkan pada kamu waktu mana kamu hidup atas dunia. Antara peringatan yang besar yang Allah bagi pada diri kita ni, COVID ni. COVID yang kita sedang lalui ni, waja'akumun nazir.
Allah bagi peringatan yang besar dalam hidup. Satu, saya pelik, saya sebut. Patutnya orang kita, bila masjid dibuka kembali, berlari masuk dalam masjid. Menyelamatkan diri. Patutnya kita ni ada peluang dengar kuliah. Berlumba di kalangan kita. Nak dengar ni, benda apa yang sedang terjadi di kalangan kita yang akan masa depan yang akan datang pada diri kita. Patutnya demikian. Waja'akumun nadhir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui malaikat, fazuku, rasalah rasa. Menginjik sangat kamu atas dunia dahulu. Kamu ni Allah bagi peringatan, kamu buat dek je atas dunia. Yang minum air itu minum je air, relax je dia. Yang apa dia? Yang tengok TV tu bersenang-senangan, tengok TV, relax je. Habiskan masa dia. Yang main game, teruskan main game. Waja'akumun nadhir. Sedangkan Allah dah bagi dah peringatan. Patutnya masa ni kamu berlari ketakutan pada Allah. Datang pada Allah. Mati 27,000 tuan-tuan. Bukannya seorang dua yang mati. Dalam keadaan yang mati sebegini pun, orang kita tak celik lagi mata. Nak tunggu apa lagi dalam hidup kita ni? Peringatan apa lagi yang Allah bagi pada kita? Lalu Allah kata, فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Allah sebut, siapa yang buat tak peduli itu dengan peringatan yang diberi oleh Allah pada mereka itu, jangan harap adanya pertolongan Allah untuk mereka. Tuan-tuan, saya ringkaskan, saya nak berhenti dalam bab ni. Nak sebut demikian. Masuk insya-Allah. Nak azan dulu. Masuk insya-Allah. Lepas tu nak azan dulu ke? Nak azan dulu ke? Dah lepas dah. Tak apa, kita sambung sikit je lagi. Saya nak sebut, habis tu kita nak bersiap apa dia dalam hidup kita. Saya nak ringkaskan saja. Nak kena buat persiapan apa sekarang? Ada 3 persiapan tuan-tuan yang kena buat. Saya nak pesan betul-betul. Saya nak ingatkan betul-betul pada kita. Ada 3 ni persiapan. Yang pertama, mempersiapkan diri kita sendiri. Tolong bersiap untuk diri sendiri tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya nasihatkan pada tuan-tuan. Yang pertama, tolong siap biar ni. Supaya tuan-tuan tak akan menyesal nanti. Yang pertama, siapkan diri. Maksud siapkan diri ni apa dia? Mula betulkan keyakinan hidup. Hidup kita ni kena betulkan balik. Yang pertama ni, betulkan keyakinan hidup kita ni. Aku hanya terima Islam dalam hidup ni. Selain daripada Islam, aku tak terima. Ini mempersiapkan diri kita. Tolonglah dalam hidup kita. Terima Islam je. Tiap-tiap pagi sebut, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapkan yang ni, yang pertama. Mempersiapkan diri. Sampai kita dekat nak mati, bila sampai dekat nak mati sekejap lagi, mulut kita disentiasa ulang. Ulang apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan boleh sebut kalimah ini bila tuan-tuan telah bersih dalam dada tuan-tuan daripada keyakinan hidup selain daripada Islam. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan ada dalam dada kita ni selain daripada Islam. Jangan. Mereka tu semua menipu kita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terlibat dengan nasionalis. Jangan terlibat dengan pahaman nasionalis. Jangan terlibat dengan pahaman sekularis. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Kalau tuan-tuan ni berkeyakinan Islam sikit, nasionalis sikit, Islam sikit, liberalis sikit, habis tuan-tuan. Memang tak sama. Memang tak sama. Tak boleh nak mengucap. Dekat nak mati nanti, tak boleh nak sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dipanggil mempersiapkan diri. Persiapkan diri, yang pertama, keyakinan hidup. Yang kedua, ibadah kita dengan Allah. Ni mempersiapkan diri dengan ibadah. Macam mana nak persiapkan diri dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita? Yang pertama, perhatikan solat kita. Pandang pada solat masing-masing. Betul terang kita dengan Allah. Makin lama kita hidup lagi khusyukkah solat kita? Ataupun semakin lama kita hidup, semakin hambar dan tawar terhadap solat kita. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, kita ni semakin khusyuk ataupun tidak, berlumba tak kita dapat saf yang pertama setiap kali mana kita datang ke surau ke masjid. Kalau tuan-tuan berlumba untuk dapatkan saf yang pertama, itu tanda kita sedang cantik solat kita.
semakin ibadah kita ni semakin cantik. Maknanya kita tahu nilai saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga ni berbeza di sisi Allah. Maknanya cara demikian. Bahkan kita nak tahu solat kita ni semakin cantik ke tidak, kita semakin lazat dalam ibadah. Semakin kita berusia, semakin khusyuk solat kita. Berapa kali dalam solat kita semenjak daripada kita solat ini tuan-tuan, kita menangis teresak-esak dalam solat kita. Berapa kali dalam kita rukuk menitik air mata, tak jatuh air mata kerana kita terlampau takut dengan Allah. Berapa kali dalam solat kita sujud kita ni basah tempat sujud kita. Tanda kita sedang mempersiapkan diri kepada Allah. Salat. Yang kedua, bacaan Quran kita. Dalam bacaan Quran mesti sentiasa bertambah. Mesti sentiasa nikmat dalam baca Al-Quran. Tuan-tuan betul terang je dalam hidup. Mana tuan-tuan rasa lazat? Lazat dengan baca Quran ke lazat dengan baca WhatsApp dalam hidup kita? Kalau kita ni rasa semakin lazat dengan WhatsApp, berjam-jam baca WhatsApp, berjam-jam baca Facebook, berjam-jam layan TikTok, misal contoh, dalam hidup kita, itu tanda kita ni tak lazat dalam yang disebut dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran ni dia tak boleh bercampur di antara dunia dengan akhirat, tak boleh. Bila kita menikmati Al-Quran, kita tak akan rasa nikmat lagi terhadap dunia. Tuan-tuan akan rasa demikian. Kalau tuan-tuan dah mula menikmati dunia, tuan-tuan tak akan rasa lazat lagi terhadap Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran pun dekat bibir je, tak masuk pun dalam hati. Dia akan jadi demikian. Dia akan jadi demikian. Yang lebih dahsyat lagi, tak ada rasa nak baca Quran. Tak ada rasa nak membaca Al-Quran. Paling bahaya di saat mana dia hidup di atas dunia dan dia biarkan diri dia tak boleh baca Al-Quran. Saya ulang banyak kali, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk dalam kubur tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca. Kamu buat apa dia atas dunia? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tergagak-gagak baca Quran. Anak yang sekecil usia 7 tahun tu pun lancar di bibir dia dengan baca Quran. Kamu tak malu ke pada kanak-kanak yang umur 7 tahun boleh lancar bacaan Quran? Kamu tak malu ke dengan tutu imam yang baca bacaan yang sedap-sedap dan merdu-merdu suara mereka? Baca. Tok imam kita yang baca tadi. Cukup kita dengar tu pun kita rasa, Allah, dia cerita tentang syurga Allah. Bagaimana keadaan dalam syurga Allah, nikmatnya dalam syurga Allah. Kita yang orang yang boleh memahami ayat suci Al-Quran Karim, rasa melayang je dalam syurga Allah. Suasana yang dibaca sebentar tadi, semuanya Allah cerita tentang bagaimana nikmatnya dalam keadaan demikian. Tiba-tiba kita tak boleh baca. Malu tuan-tuan. Malu. Dalam amat ni mempersiapkan diri. Saya nak sebut. Siapkan lagi diri apa dia? Tolong hantar segala harta benda yang kita ada sekarang ini ke akhirat Allah sebelum daripada kita meninggal dunia dan tertinggal harta kita di atas muka bumi ini. Tuan-tuan jangan simpan harta tuan-tuan di atas dunia. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan cari untuk siapa harta benda tuan-tuan? Tuan-tuan cari untuk diri tuan-tuan kan? Kalau betul kita cari untuk diri kita, tolong hantar harta kita ke akhirat. Kerana harta yang sebenar, harta yang ke akhirat, bukan harta yang ditinggalkan di dunia. Harta yang ditinggalkan di dunia, dia jadi milik orang. Dia tak jadi milik kita. Dia tak jadi milik kita. Tuan-tuan nak suruh jadi milik kita sebenar, tuan-tuan cari rumah, tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan ada tanah, tuan-tuan ada segala pakaian, harta benda barang kemas dan sebagainya. Jangan tinggal atas dunia tuan-tuan. Ramai dah orang yang tertinggal atas dunia. Dia tak hantar ke akhirat Allah. Macam mana nak hantar ke akhirat Allah? Sekarang mula hitung harta-harta kita ni yang kita tak perlu lagi dan kita tak guna lagi. Hantar terus ke akhirat.
Jangan kita simpan di dunia. Macam mana nak hantar? Sedekah. Macam mana nak hantar? Wakaf. Macam mana kita nak hantar? Hibah. Ini cara hantar untuk diri kita. Tuan-tuan jangan ingat, bila tuan-tuan masuk duit dalam tabung, tuan-tuan bagi pada tabung tu. Tidak. Sebenarnya kita sedang bagi untuk diri kita sendiri. Tu kita kena faham pada konsep dalam membahagikan harta kita. Setiap kali mana kita masuk duit dalam tabung, jatuh duit itu ke akhirat terus. Jatuh dalam tabung tu terus ke akhirat. Tuan-tuan jangan fikir lagi tuan-tuan akan di atas dunia ni tuan-tuan akan nak dapat balik. Tak payah fikir demikian. Orang kita ni dia bila begitu dia sentiasa berfikir. Kan kita ni kan dengar tengah-tengah dengar kuliah ni. Kebetulan lalu tabung derma depan kita. Kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa kita fikir RM1 dah masuk. Ambil je RM1 masuk dalam tabung. Kita nampak demikian. Di akhirat nanti kita berjumpa balik RM1 tu. Yang RM50 ni, kedai tom yang banyak lagi ni kita sebut. Padahal yang RM50 dengan yang RM1 itulah masuk dalam tabung. Patutnya kenapa dia? Untuk diri kita juga. Bukan untuk orang pun. Tapi orang kita hari Jumaat tu lalu tabung derma. Setengah-setengah orang tu buat-buat tidur memandang tabung derma. Kadang-kadang bingkang bangun semayang sunat terus dia. Rajin terus semayang sunat. Nak sebutnya dia tak fikir ke keuntungan untuk diri dia. Nak sebutnya gambaran demikian. Jangan simpan untuk dunia tuan-tuan. Ramai dah orang kita ni orang tanya, simpan harta ni untuk apa? Dia jawab, untuk bekalan hari tua ustaz. Siapa yang ajar? KLBSP ustaz. KLBSP ajar simpanan untuk hari tua. Disebut demikian. Kita jawab, jangan. Simpanan untuk ke syurga. Jangan simpan untuk hari tua tuan-tuan. Bila dah tua kita tak guna-guna pun duit tersebut. Tuan-tuan nak buat rumah besar. Di saat mana tuan-tuan tua? Untuk apa rumah besar? Kita tua. Tak ada manfaat dah pada diri kita. Ada orang kita dah tua dah. Balik kampung buat rumah besar. Siap dia rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar ni. Kahwin isteri besar pula dia. Nak masuk dalam rumah, seminggu je masuk. Lepas kahwin, meninggal dunia tuan. Dah rumah baru dapat pada isteri baru. Kereta baru dapat pada isteri baru. Habis je dah, isteri baru ni kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita yang nak dalam kubur tu tengok memandang je. Macam-macam je kereta ni kita. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebutnya gambaran ni persiapan untuk diri. Apa lagi persiapan untuk diri? Tolong jaga hubungan dengan mak dan ayah. Untuk orang lelaki. Kalian jangan buat masalah dengan mak dan ayah. Dan jangan ada masalah dengan mak mertua dan ayah mertua. Tolonglah jangan bermasalah. Ni benda yang kena jaga sangat, persiapan diri. Jangan kalian terperangkap dengan perangkap yang sedang dilalui oleh orang Melayu kita saat ini. Perangkap apa dia? Rela jaga hati isteri dan anak-anak dibandingkan jaga hati mak dan ayah. Ini yang sedang bermasalah sekarang ni. Ramai di kalangan kita orang lelaki, terutamanya, tak lepas dia dalam kubur nanti. Dipuncakan dengan apa dia? Jaganya hati isteri melampaui daripada jaga hati mak dan ayah. Mak ayah terasa hati. Semakin tua mak ayah dapati anak lelaki dia tak boleh jaga dia. Anak lelaki dia bila berumah tangga sibuk dengan isteri dia, sibuk dengan anak-anak dia. Manakala diri dia yang pernah membesarkan anak lelaki ni dia tak peduli langsung. Anak lelaki ni rela tak balik kampung semata-mata nak jaga hati isteri. Isteri dia sebut, kalau abang balik, saya tak nak balik. Saya tak nak balik. Dia sebut demikian. Habis, kalau abang nak balik juga, abang balik seorang. Saya tak peduli dengan mak abang. Dia sebut demikian. Mak kita dia hina sebegitu rupa. Kita sebut, kena pujuk, jomlah balik. Saya tak nak.
katanya isteri. Akhirnya kita balik seorang-seorang. Suami ni balik seorang-seorang. Mak dia tanya, mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Tak boleh balik mak, dia tak dapat cuti. Dia ada masalah sikit, dia begini-begini. Padahal kita tak ada keupayaan terhadap isteri kita. Hilang pertanggungjawaban kita dalam hidup kita tersebut. Isteri boleh sebut, pilih antara saya ataupun mak awak. Kata je isteri, ni isteri yang mulut lancang, dipanggil begitu. Dia ingat ke mak kita tu boleh dibuat pilihan. Kalau ada isteri yang boleh sebut begitu pada suami, di antara orang lelaki ni, mana-mana isteri yang disebut pada suami dia, pilih antara saya ataupun mak awak, ceraikan isteri kalian tersebut. Jangan simpan perempuan yang sebegini. Islam dia tak ajar simpan perempuan ini. Isteri boleh cari, mak tak boleh cari. Mak tak boleh pilih dalam hidup ini. Jangan sampai orang perempuan bercakap sedemikian rupa dengan suami masing-masing. Kerana suami akan terperangkap di antara syurga dan neraka dalam hidup dia. Bila diberi pilihan sebegitu rupa. Manakala isteri, jangan angkat suara depan suami. Jangan tinggikan suara sebagaimana orang lelaki tak boleh tinggikan suara di hadapan yang disebut dengan mak ayah. Kalau kalian nak suruh jaga selamat sampai dalam kubur nanti tak menyesal, isteri jangan angkat suara dengan suami. Jangan tengking-tengking suara dengan suami. Bila dia tengking saja suara depan suami, bercakap kasar depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan bercakap kasar wahai orang perempuan Islam dengan suami kalian. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni? Nak sebut je, malam ni baru tahu. Nak gambarkan, ada di kalangan kita begitu. Dalam hidup kita, sampai bila isteri tengking pada suami, cakap kasar dengan suami, lama-lama berpenyakit hati suami. Tuan-tuan tahu penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil. Penyakit takut bini ni dideritai di kalangan kita pada saat ini. Sehingga kan hilang dipanggil kebertanggungjawaban sebagai seorang suami kerana terlampau takut dengan isteri. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Dalam Islam dianggap bahaya perkara demikian. Kerana apa dia? Kerana nanti bahaya kamu dalam kubur. Nanti bahaya kamu di padang mahsyar. Bahaya kita ni bukan bahaya hanya nak jaga hati dia di atas dunia. Dia jawab balik. Ada orang perempuan jawab balik. Dia kata, alah nak jaga hati mak dia. Hati dia, hati isteri, kenapa tak jaga? Allah tak ajar pun jaga hati isteri tau. Tapi Allah ajar jaga hati mak dan ayah. Jaga hati isteri ni Allah tak ajar. Saya nak sebut demikian. Tapi nak sebutnya kita ni, bukan nak suruh kita jaga sampai peringkat, kita menjadi celaka dengan mak ayah kita. Mak mertua kita dan ayah mertua kita. Islam suruh bertanggungjawab terhadap isteri. Islam bukan disuruh, dia tak sebut tentang kena jaga hati isteri. Kena jaga hati isteri. Bukan cara demikian. Tapi Islam ajar supaya apa dia? Supaya kamu bertanggungjawab terhadap isteri kamu. Jaga hubungan kamu. Nanti saya nak sebut sikit lagi. Dalam hidup kita ni. Ni di antara dosa yang berkekalan. Yang dibawa sampai dekat nak mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita tak jaga yang ni. Jaga betul-betul tuan-tuan. Dalam hidup kita. Yang pertama, nak sebutnya gambaran jaganya hubungan kita dengan mak ayah kita. Apa lagi yang kena jaga? Hubungan kita dengan jiran, tetangga kita dan anak-anak yatim serta orang miskin. Ini jaga diri. Maksudnya demikian. Dalam hidup kita ni pastikan perkara demikian. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga hubungan kita dengan isteri dan keluarga kita. Bila kita nak persiapan kita sebelum mati, ni kena bertanggungjawab dengan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut demikian. Kena bertanggungjawab dengan anak-anak. Anak-anak tak semayang, kita kena jaga. Anak-anak kita tak tutup aurat, kita bertanggungjawab. Anak-anak yang tak tutup aurat, tuan-tuan bertanggungjawab tuan-tuan. Tuan-tuan jangan senang-senang. Isteri kita tak tutup aurat, kita bertanggungjawab. Menyesal kita dalam kubur nanti. Kenapa aku terkahwin dengan Minah ni? Kenapa aku terkahwin dengan yang perempuan sedegil ini? Tak nak tutup aurat. Berumah tangga dengan seorang isteri dan anak-anak perempuan yang tak tutup aurat. Anak-anak isak dadah. Kita bertanggungjawab.
Anak-anak tuan-tuan yang hidup gam, terlibat dengan pelayaran unsur-unsur lucah dan sebagainya. Semuanya kita kena tanggungjawab di hadapan Allah. Ni yang kedua, jaga tuan-tuan. Jaga kita dengan keluarga kita. Jaga betul-betul hubungan, tunaikan tanggungjawab dengan isteri. Jangan tak tunai tanggungjawab. Dengan isteri kita ni, bagi nafkah yang betul pada dia. Jangan ambil harta benda isteri. Jangan. Orang lelaki bukan selayaknya kalian ambil harta benda isteri. Ni nak sebutnya sampai isteri kena bayar rumah, isteri yang kena bayar kereta, isteri yang kena beli makanan, isteri, semua harta benda isteri digunakan. Manakala kita pula menghabiskan harta benda kita pada benda yang tidak betul, yang ini salah dalam Islam. Jangan ambil duit kita, harta benda kita, dan apa saja yang kita gunakan untuk keluarga kita dianggap infak di jalan Allah, dianggap sedekah. Tanggungjawab kita, suatu hari kita mati kerana kita cari rezeki dalam urusan rumah tangga kita. Mati di saat tersebut dianggap mati syahid akhirat, kerana kita sedang menafkahkan keluarga kita dengan nafkah yang halal dalam kekeluargaan kita. Jangan bagi makan pada keluarga kita daripada sumber yang haram. Jangan suap di bibir-bibir anak kalian dengan makanan-makanan haram yang disebut dengan rasuah, yang disebut dengan makan harga, yang diklaim palsu dan sebagainya. Jangan lakukan demikian. Kerana anak kita bersih, isteri kita tanggungjawab kita, yang mesti kita tanggungjawab untuk kita nak menghadap depan Allah. Kalau kita tak jaga yang ni, nanti mereka akan dakwa-dakwi kita di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur je tak jumpa dah. Tak jumpa dah dengan mereka sebut. Dua. Yang ketiga, tolonglah jaga yang disebut dengan diri kita ni dengan masyarakat Islam yang lain. Hubungan kita dengan masyarakat. Ni persiapan sebelum kematian. Tuan-tuan kena libatkan diri dengan jemaah Islam. Kena ada kita dengan persatuan Islam. Jangan kita rungkaikan diri kita daripada jemaah Islam. Jangan. Ikatkan diri kita dengan jemaah Islam. Maksudnya dengan kesatuan umat Islam. Jangan pecah diri kita dengan mereka. Jangan kita jauh daripada sesama orang Islam. Jangan kita duduk dengan nasionalis. Jangan duduk dengan sekularis. Jangan selain pada itu. Ikatkan diri kita dengan jemaah Islam. Supaya di akhirat nanti kita boleh bersama juga di akhirat bersama dengan orang-orang mukmin. Ini cara demikian dalam hidup kita. Bersama dengan orang saleh, cari orang-orang alim, duduk dengan mereka bersama. Tanya orang alim, apa lagi yang perlu kita buat untuk nak tegakkan Islam ini. Ini dalam hidup kita cara demikian. Jangan kita fikir tentang perut kita aja. Nak kenyangkan keluarga kita aja. Nak kenyangkan perut kita. Fikir bagaimana nak suruh Islam ni tertegak di atas muka bumi Allah. Sebelum daripada kita pejam mata ni, kita fikir macam mana nak suruh Islam ni ya'lu wala yu'la alaih. Islam dinaikkan dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam dalam diri kita. Ni persiapan. Nanti bila kita masuk dalam kubur, Allah tanya kita, sampai di pada mahsyar nanti Allah tanya kita, kita boleh jawab, saya hidup dalam menegakkan kalimah kamu ya Allah, sehingga saya mati di jalan Allah dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jangan bermusuh sesama orang Islam. Jangan putuskan silaturahim di kalangan kita. Jangan tak tegur siapa lebih pada 3 hari 3 malam di kalangan orang Islam. Jadikanlah kita waqunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang benar di jalan Allah. Lalu kita akan selamat bila kita menghadap di hadapan Allah. Dan inilah 3 persiapan yang besar dalam hidup kita untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini. Saya mohon maaf kerana panjang sikit dalam perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua apa yang saya sebut tadi memberi ingatan pada diri saya dan tuan-tuan dalam kita berjalan, bergerak menuju kepada mahsyar Allah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah, kalau ada seorang di kalangan kita ni tak boleh masuk dalam syurga Allah, kita berjanji untuk tarik salah seorang yang hadir pada malam ni untuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang hadir ni tiba-tiba terhumban ke dalam api neraka Allah dan tidak diberi syafaat
oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada orang nak bagi syafaat pada diri dia kerana dia tak mengikat diri dengan sesama orang Islam ini sendiri. Terima kasih di atas peluang yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh.